Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustaz untuk subjek fiqah tahun 2. Baik, insyaAllah hari ini kita akan masuk ke dalam satu lagi tajuk, iaitu mandi sunat. Mandi sunat. Sebelum ni kita dah belajar mandi wajib. Jadi hari ini kita nak belajar pula apa dia mandi sunat ini. Baik, kita tengok. Baik, jenis-jenis mandi sunat. Mandi sunat ini ada banyak Jadi ini antara jenis-jenisnya. Baik, yang pertama mandi sunat hari raya. Bila nak hari raya, bila pagi hari raya itu kita disunatkan untuk mandi sunat hari raya. Disebabkan hari raya tu, pagi tu kita mandi sunat. Baik, kemudian mandi sunat gerhana. Gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Jadi bila contoh kita tahu esok akan berlaku gerhana bulan ataupun gerhana matahari, kita pagi tu kita bangun, kita niat mandi sunat gerhana, dapat pahala bila sebut mandi sunat ini, semua ini dapat pahala. Tak buat tak berdosa, tapi kalau buat dapat pahala, Allah suka. Baik, kemudian yang ketiga mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Kalau kamu pergi ke Mekah ni yang ada Kaabah ni. Baik, ataupun kamu pergi ke Madinah yang ada Masjid Nabawi tu. Jadi, kalau kamu masuk ke situ, kamu disunatkan juga untuk mandi. Iaitu mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Kamu mandi tu, kamu niatkan. Jadi dapat pahala. Baik. Kemudian mandi sunat selepas memandikan mayat. Ada orang yang dia mandikan mayat. Jadi untuk orang yang memandikan mayat ataupun orang yang telah meninggal ini, selepas dia mandikan orang itu, dia pula balik ke rumah, dia disunatkan pula untuk mandi. Jadi dapat pahala. Baik, kemudian mandi sunat setelah pulih daripada hilang akal. Contoh dia aksiden. Bila aksiden dia koma, tak sedarkan diri. 2-3 hari tak sedarkan diri. Jadi bila dah 2-3 hari lepas tu dia dah sedarkan diri, dah boleh bangun. Jadi bila dah boleh bangun, dah boleh mandi, dia disunatkan untuk mandi sunat. Dapat pahala juga. Baik, kemudian mandi sunat kerana wukuf di Arafah. Baik, wukuf ini maknanya dia duduk menetap sekejap di Arafah. Arafah ini nama tempat Jadi wukuf di Arafah ni waktu bila? Ini berlaku pada musim haji. Kalau kamu nampak yang gambar putih-putih ini, semua orang tengah pakai pakaian ihram. Jadi mereka ini akan wukuf, akan duduk di satu tempat yang namanya Arafah. Jadi bila duduk dekat situ, pagi-pagi tu bangun, kemudian mandi sunat. Baik. Kemudian mandi sunat kerana ihram. Baik, ihram ini apa? Ihram ini memakai ihram yang pakaian putih itu. Kalau orang pergi haji ataupun orang pergi umrah, mereka akan pakai pakaian putih ni. Jadi pakaian putih ini namanya ihram. Jadi sebelum pakai ihram ini, kita disunatkan untuk mandi. Baik, kemudian mandi sunat kerana masuk Islam. Ada orang yang dia baru masuk Islam. Nampak, sebelum ni contoh dia beragama Kristian, dia beragama Hindu, kemudian dia masuk agama Islam. Jadi mereka ini disunatkan juga untuk mandi. Baik, kemudian mandi sunat kerana solat Jumaat. Baik, untuk orang lelaki ada solat Jumaat. Jadi sebelum pergi solat Jumaat itu mandi dahulu. Jadi mandi itu kita namakan mandi sunat kerana solat Jumaat. Jadi perbuatan mandi sunat ini kalau buat dapat pahala. Allah suka, Allah sayang Baik, kemudian cara mandi sunat. Macam mana nak mandi sunat ni Ustaz? Ini cara dia. Baik, yang pertama menghilangkan najis pada badan. Kita bersihkan dulu badan kita. Ada najis tak? Jadi kalau dah tak ada najis, barulah kita sambung yang kedua, niat. Apa niat dia? Baik, lafaz niat mandi sunat. Ikut sama-sama dengan Ustaz Ustaz baca, lepas tu kamu pula baca. Nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla
sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Baik, ini niat dia pendek sahaja. Jadi boleh hafal. Baik, yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Jadi, cara dia macam tadi Ustaz cakap, hilangkan najis dulu. Kemudian, buka paip. Kamu baca dulu dalam hati, nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi, bila dah buka paip tu, air kena saja kat badan kamu, kamu ratakan air tu, bagi air tu kena ke seluruh anggota badan sampai bersih. Itu mandi sunat. Senang saja dapat pahala Baik. Sunat mandi kerana bermalam di Muzdalifah. Baik, sunat juga kita mandi untuk orang yang bermalam di Muzdalifah. Baik, Muzdalifah ini dekat mana pula? Muzdalifah ini juga berlaku pada orang yang menunaikan ibadah haji. Dia akan duduk dekat satu tempat, dia akan bermalam dekat situ, duduk dekat situ. Tempat itu namanya Muzdalifah. Jadi orang yang dekat situ dia disunatkan mandi. Kemudian sunat mandi sebelum tawaf mengelilingi Kaabah. Baik, tawaf ini maksud kita mengelilingi Kaabah, kita pusing Kaabah tu, nampak. Jadi sunat juga mandi bagi orang yang nak pusing Kaabah itu Baik, mandi ni pada awal pagi sebelum solat subuh. Maknanya kalau kamu dapat bangun pagi sebelum subuh kamu mandi, itu waktu terbaik kalau nak mandi nak mandi sunat, itu waktu dia. Baik, cukup sekadar itu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.